Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini dalam pendidikan Islam tingkatan 4. Pelajaran 10 bertajuk Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dan Maha Perkasa. Dalam pelajaran ini terdapat dua unit, iaitu yang pertama Al-Muntaqim dan yang kedua Al-Jabbar. Al-Muntaqim adalah salah satu daripada Asma'ul Husna. Apakah maksud Al-Muntaqim? Al-Muntaqim adalah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pembalas dengan menimpakan azab terhadap orang yang melampaui batas. Dalil nakli yang menunjukkan nama Allah Al-Muntaqim ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Surah Az-Zuhruf ayat 41 yang bermaksud, maka kalaulah kami wafatkan engkau, sesungguhnya kami tetap akan menyeksa mereka. Bagaimana untuk kita memahami mengenai nama Allah Al-Muntaqim ini? Allah memberikan pembalasan dengan siksaan neraka terhadap orang yang menolak peringatan Al-Quran. Dalam surah As-Sajdah ayat 22 menerangkan bahawa yang bermaksud, dan tidaklah ada yang lebih zalim daripada orang yang diberi ingatan dengan ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami tetap membalas orang yang berdosa. Yang kedua, Allah menimpakan azab dalam peristiwa Ad-Dukhan, iaitu kaum Quraisy ditimpa dengan kemarau panjang sehingga debu seperti asap menutupi mereka, kerana mereka menolak dakwah Rasulullah. Seperti mana firman Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 16 yang bermaksud, dan ingatlah pada hari kami timpakan kamu dengan paluan yang besar, sesungguhnya kami tetap akan menyeksa dengan azab yang seberat-beratnya. Untuk menambahkan lagi kefahaman kita dengan sifat Allah Al-Muntaqim ini, Allah SWT memberikan pembalasan terhadap golongan yang menentang agamanya setelah diutuskan Rasul dan diberi keterangan yang jelas. Seperti mana dalam surah Ar-Rum diceritakan dalam ayat 47 yang bermaksud, sesungguhnya kami telah mengutus sebelummu, wahai Muhammad, para Rasul kepada kaum masing-masing, lalu mereka membawa kepada kaumnya bukti yang nyata. Kemudian kami menyeksa orang yang melakukan kesalahan, yakni mengingkarinya, dan sememangnya menjadi tanggungjawab kami menolong orang yang beriman. Justru para pelajar mestilah menanamkan perasaan takut terhadap pembalasan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Unit kedua dalam pelajaran ini ialah Al-Jabbar. Maksud Al-Jabbar ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa secara mutlak untuk melakukan segala kehendaknya. Dalil nakli yang menunjukkan Allah Al-Jabbar ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Dari surah Al-Hajj ayat 23 yang bermaksud, dialah Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia, yang menguasai seluruh alam, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha melimpahkan keamanan, yang maha memelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha berkuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Bagaimana kefahaman kita mengenai nama Allah Al-Jabbar ini? Allah SWT memiliki dan menguasai seluruh alam. Semua makhluk berada dalam pemerintahan Allah SWT. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah memegang 7 petala langit dan bumi dengan kekuasaannya. Kemudian Allah berfirman dalam hadis kursi, Ana Al-Jabbar, Ainal Jabbarun, Ainal Mutakabbirun. Riwayat Ibnu Majah. Maksudnya, akulah yang maha perkasa. Di manakah orang-orang yang berkuasa? Di manakah orang-orang yang sombong di dunia dahulu?
Kedua, Allah tidak boleh dipersoalkan perbuatannya. Setiap perbuatan Allah mengandungi hikmah yang tersembunyi. Seperti mana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Surah Al-Anbiya ayat 23. Yang bermaksud, dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya kelak. Akhir sekali, manusia wajib bersifat merendah diri kerana Allah SWT akan mencampakkan makhluknya yang bersikap takbur dan bongkak ke dalam neraka Jahannam. Setelah mempelajari tajuk ini, seharusnya pelajar dapat nyatakan maksud Al-Muntaqim. Kedua, jelaskan dua kefahaman anda berkaitan Allah bersifat Al-Muntaqim. Ketiga, nyatakan maksud Al-Jabbar. Dan akhir sekali, jelaskan dua kefahaman anda berkaitan Allah bersifat Al-Jabbar. Sekian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.